Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hmm, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Cikgu. pagi. Waalaikumsalam, Cikgu. Right. Right. Waalaikumsalam. Okay. Okay, ini kita masuk tajuk baru Tajuk wang. Tajuk wang. Kalau tengok kat sini muka surat sambungan hari tu muka surat berapa tengok. Tolong tengokkan muka surat berapa ni? Tajuk wang. 45 tak ada cikgu. Betul tak? 45. Okay, gambar dengan suara cikgu okey Okay, alright, jelas. Sebelum kita masuk tajuk wang, cikgu cerita sikit apa yang berkaitan dengan wang ni. Buat sini. Kita kaji dulu sikit. Apa teori-teori dalam wang ni. Di wang ni, setiap negara ada mata wang. Jadi untuk Malaysia kita ada unit je ialah RM. Okay, untuk Malaysia kita pakai. Setiap negara berbeza Dolar, Singapore dollar, Brunei dollar, rupiah, yen, macam-macam lagi lah. Dan untuk Malaysia kita pakai RM ataupun dalam apa dia punya perkataan asalnya adalah ringgit. Malaysia ringgit. Malaysia. Ringgit Malaysia. Itu sedia maklum lah, semua sedia maklum. Jadi sebarang penulisan wang dalam duit Malaysia ni, duit RM ni mestilah bermula dengan RM. RM contoh RM apa? RM4. Kalau ada sennya, kita ada RM contoh RM4. Ada perpuluhan 20 sen contoh macam tu. Kalau ada sen yang melibatkan sen. RM dan sen. So kalau kat sini RM, ada kat sini ialah sen. Ini ialah bahagian sen. So, pernah tak kita tengok ada penulisan duit ni ditulis dalam bentuk perpuluhan ni banyak. Contohnya RM RM4, 25, 4 macam tu. Sampai 3 tempat. Pernah tengok tak macam ni sampai 3? Jadi ada tambahan kat sini. Tak pernah. Memang tak ada pun sebenarnya. So nampak walaupun dia sama macam tajuk perpuluhan. Sebab dalam tajuk perpuluhan kita belajar sampai 3. Sampai 3 tempat bulan. Ada perpuluhan, ada sampai 3. Ini per 10, ini per 100, ini per 1000. Itu dalam tajuk perpuluhan. Tapi dalam tajuk wang, kita tak belajar sampai 3 ni. Kita belajar sampai 2 saja. Okay. Dan nama dia pun bukan per 10. Bukan per 100. Walaupun nampak macam sama perpuluhan. Tapi sebenarnya rumah tu dah berbeza. Nilai nama rumah tu bukan sar lagi. Bukan puluh lagi. Bukan per 10. Bukan per 100. So ambil take note betul-betul kat sini. Dalam tajuk wang, nilai tempat tu dah berubah. Dah tak sama lagi. So apa nilai tempat yang awak akan belajar dalam tajuk wang ni ialah kita bermula dengan SAR dulu. Dalam tajuk biasa, tajuk nombor bulat, kita akan nampak kat sini ialah SAR. Tapi kat sini bukan SAR. Kita bermula dengan SAR dulu Kat sini ialah ringgit. Nama dia yang pertama ialah ringgit.
Nama tempat yang pertama ialah ringgit. Ni ambil nota. Boleh ambil nota kat sini. Yang kedua nama dia warna lain pula. Ringgit. Yang ni ialah RM10. Yang kedua ialah RM10. Yang ketiga, awak dah boleh agak apa-apa. Boleh agak lah apa kat sini. Boleh tak agak apa kat sini? Agak-agak lah kat sini apa? Baby saya sangat comel sih. Apa? Agak-agak kat sini apa? Ratus. Ratus apa? Ratus ringgit. Dan seterusnya. Sampai kita jumpa ratus ribu ringgit. Asalnya kat sini SAR. Dulu kat sini nama dia SAR. SAR 10 ratus. SAR terus digantikan dengan ringgit. 10 kita hanya tambah 10 ringgit. 100 kita tambahkan sebagai 100 ringgit. Macam tu je. Cuma bahagian SAR tu dah tak ada. SAR totally dibuang digantikan dengan ringgit. Bahagian puluh, kita puluh tu kekal tapi tambah perkataan ringgit saja. 10 ringgit. Bahagian ratus, ratus dikekalkan cuma tambah ringgit. 100 ringgit. Cumanya kat sini ingat betul-betul. SAR tu dibuang sepenuhnya. Totally dibuang perkataan SAR tu digantikan dengan ringgit. Dia tak sebut SAR ringgit. Ingat tu. Boleh faham ni Okey, seterusnya. Begitulah RM1,000, RM10,000, RM100,000. Dia tambah ringgit je. Cuma bahagian SAR tu dibuang, digantikan ringgit saja. Okey, bagaimana pula dengan selepas titik perpuluhan? Okey, selepas titik perpuluhan, padam dulu sekejap. Selepas titik perpuluhan, kalau sebelum ni kita belajar sampai 3 untuk tajuk wang sampai 2 saja. Sebab wang memang sampai 2 digit saja selepas titik perpuluhan. Namanya bukan per 10. Kalau sebelum ni kita tengok kat sini ialah per 10. Sebelum ni yang sebelum ni kita letak kat atas. Selepas dia per 100. Tapi untuk tajuk wang ni untuk perpuluhan ni tajuk perpuluhan. Cikgu, buku surat berapa? 45. Ni cuba bagi nota dulu. Kat bawah ni ialah tajuk wang. Nak bezakan antara perpuluhan dengan wang. Okey, bahagian wang, dia tak nama lagi per 10. Dia nama kat sini, ni kita tengok betul-betul dan salin. Kat sini nama dia 10 sen. Kat sini namanya sen. Betul dulu sen. Macam tu. Nama itulah nilai tempat bagi tajuk wang. Kalau sebelum ni, ulang balik nak bagi awak betul-betul masuk dalam kepala ni. Kalau sebelum ni, kat sini nama dia per 10. Sebelah ni per 100. Tapi bila masuk tajuk wang, kat sini namanya 10 sen. Kat sini namanya sen sebelah dia. Kat sini ialah sen. Okey. Contoh kita letak satu angka kat sini. 5. Ni pun kita letak 5. 50. Macam mana nak baca dia? 50 sen. Sen tu tak disebut sebab sen tu 2 kali. 55 sen. 55 sen. Takkan nak sebut 50 sen 5 sen.
Tak kena lah. Sen tu dah ulang banyak kali pula. Jadi sebutannya ialah 55 sen. Kalau kita ada duit depan ni lagi, ringgit ni, kita ada contoh ada 8. So sebutannya 8 ringgit, 8 ringgit 55 sen. Itu cara menyebut wang. Ulang balik macam mana nak sebut dia? 8 ringgit 55 sen. 8 ringgit 55 sen. Bukan 8.55. Tajuk perpuluhan, yes. Dia ialah 8.55. Dalam tajuk wang kita sebut 8 ringgit 55 sen. Tak sebut ringgit Malaysia, bukan 8 ringgit Malaysia 55 sen, bukan. Kita sebut 8 ringgit 55 sen. Okay, faham tu? Kita dah ulang banyak kali dah. Itu cara menyebut dalam bentuk kataan. Ulang balik aku bagi contoh lain. Macam mana nak sebut dalam perkataannya? Ringgit Malaysia dulu ke? Adakah sebut macam ni? Ringgit Malaysia 1.20 sen. Tak kena. RM tu hanyalah unit yang diletakkan apabila menulis saja. Tapi sebutan dia, kita sebutan macam mana? 1 ringgit. Ringgit Malaysia tu tak disebut. Dia sebut macam ni. 1 ringgit. 20 sen macam tu. Dia tak sebut 1 ringgit Malaysia. Tak. Sebut 1 ringgit 20 sen ataupun RM1 pun boleh. Se tu menunjukkan 1 juga. RM1 20 sen. Tak ada masalah. Se dengan 1 memberi maksud yang sama. Tak ada masalah. Boleh juga tulis macam ni ya. RM1. Dua-dua ni betul. RM1 20 sen pun boleh. Tulisan cikgu ni sambung. Awak faham lah. So, 1 dengan se ni sama. Tak ada masalah apa-apa pun. Asalkan dia memberi maksud yang sama. 1 dengan se tak ada masalah. 100 dengan 100 sama je. 1000 dengan 1000 sama je. Tak ada masalah apa-apa kat situ. Right. Ingat dia bukan lagi perpuluhan 1.2 sifar bukan. Right. Dia adalah RM1.20. Okey, selesai. Jadi itulah sedikit mengenai apa itu wang, macam mana kita nak menyusun. Ingat dia sampai 2 saja. Selepas titik dia ada 2 digit saja. Tak boleh ada 3 digit. Selepas titik maksimum hanyalah 2 digit saja. Berbeza dengan tajuk perpuluhan sampai 3 digit selepas titik. Wang tak. Wang sampai 2 digit saja. So rumah dia macam mana kalau kita nak buat operasi tambah ke, tolak ke? Rumah dia mesti macam ni. Titik perpuluhan 1, 2 je. Stop kat situ. So kalau kita nak tambah apa-apa mesti macam ni. Maksimum berhenti dekat tu je. RM1.20 tambah RM4.80. Macam tu je. Dan jawapan mesti ada RM. Sifar 1 naik atas, 6 titik. Macam tu. Itulah macam mana penulisan operasi tambah. Tolak pun sama. Mesti sampai selepas titik mesti 2 saja. 2 digit saja. Tak boleh lebih. Okey. Bagi yang nak salin, boleh salin yang tu. Kalau yang tak sempat, nanti tengok rakaman je. Okey, kita nak cepat ni. Okey, untuk pengetahuan awak, kita ada peperiksaan sama ada minggu depan. Tak silap juga minggu depan kot agaknya. Minggu ni, dah ni dah hari Senin dah. Ya. Siapa yang hello tu?
Saya bersuara. Jadi Okay, saya alright. kita tak boleh. Kenapa? Tahu dia cara rosak. Oh, awak punya tu. Okay, kita tengok muka surat 45 tu, operasi tambah melibatkan wang. Cuba tengok kat sini. Dua-dua ni tak ada sen. Tengok tak ada perpuluhan pun. Tak ada bahagian sen tu, tak ada. So kalau kita nak tambah, kita akan tulis macam ni lah. Pertama sekali kita buat rumah. Perpuluhan. Jadikan rumah dulu. Cumanya 4059 ni dia tak ada sen. Tak ada perpuluhan. So bahagian perpuluhan ni kita akan isi dengan sifar lah, dia tak ada sen. So 9 tu ialah ringgit, 5 tu ialah RM50, sifar tu ialah RM100, 4 tu ialah bahagian RM1000. Sama juga 8 sini ialah RM8. Letak di rumah dia RM8. Letak bahagian rumah Jangan pastikan betul-betul. Jangan letak kat sini. Ini adalah bahagian sen. Jangan letak kat sini. Ini adalah bahagian puluh sen. Letak di rumah yang betul. Rumah yang betul adalah RM8 di sini. RM60 di sini. RM300 kat sini. RM2,000 di sini. RM10,000 kat situ. Susun ke kiri. Bahagian yang tak ada sen, kita letak sifar. Baru kita tambah sifar. Ini 17, satu naik atas. Ini 12, satu naik atas. Ini 4, ini 6, ini 10. Kemudian letakkan unit RM. Kalau tak letak unit RM, contoh macam ni, awak biar je jawapan macam tu, salah. Sebab dia dah jadi perpuluhan. Ini adalah masih lagi nombor perpuluhan. Bila letak RM, dia akan berubah tajuk wang. Jadi RM ni wajib. Ni wajib ada. Wajib RM tu. Nak bezakan perpuluhan dengan tajuk wang. Kalau tak ada RM, dia akan jadi tajuk perpuluhan. Sebab perpuluhan dengan wang tak sama. Walaupun bentuk macam sama. Okay, begitulah seterusnya. Sama juga soalan nombor 2. Mesti bermula dengan melukis rumah dia. Paling penting adalah rumah sen tu saja. Yang lain tak perlu pun. Rumah sen, lukis rumah sen dulu. Awal-awal ni biasakan dengan lukis rumah ni. Okay, isi. Bahagian sen kita ada 50 sen. Ni Okay, 50 sen. Ringgitnya ialah 8, RM10, RM600, RM4,000. Sifar sen, 60 sen, RM1, RM60, RM700. Kemudian baru kita tambah. Tak nak bagi lupa letak siap-siap RM kat situ. So, sifar 11, titik perpuluhan turunkan. 10, 1, 8, 13, 5. Selesai. Oh, sorry. Ada lagi satu. Ibu tak perasan. Ni nampak ni. Ada lagi satu nombor yang belum ditambah. Ni. Cikgu dah tak muat, cikgu tak sambung sini je lah. Kalau tak muat, kalau muat boleh sambung sini. Boleh tambah kat bawah ni. Tapi cikgu dah tak muat. Kena salin balik lah. 5, 3, 8 sifar, perpuluhan 1 sifar. Ni garisan. Titik, gariskan. Bahagian sen. Sifar kat sini, tengok ni 500 ni. Ni ialah bahagian sini. Sen dia tak ada.
Bahagian sen ni dia adalah sifar. Kita letak sifar. Dia tak ada. Selesaikan sini lah. Tak tahu tu. Senang je tu. Pastikan susun ikut rumah yang betul. Rumah sen, rumah puluh sen dan rumah ratus. Rumah ratus pula. Betul lah, ratus sen. Betul-betul semua. Mana ada ratus sen silap? Ringgit. Sen, puluh sen, RM1. RM10, RM100 dan seterusnya. Okey, yang lain boleh buat sendiri. Tak ada masalah pun. Mudah je tu. Okey, tengok bahagian B. Jadi nombor 3 dengan 4 tu buat sendiri. Okey, bahagian B, soalan yang melibatkan nano. Soalan kalau melibatkan nano dia tambah ni, tak ada masalah pun sangat. Sebab bila depan dia ada tambah, anu akan kekal kat situ je. Tak ada masalah apa. Bila ada tolak je, anu akan berubah. So, bila depan dia ada tambah, so anu akan stay kat sini. Dia akan duduk di sebelah kiri. Yang kena pindah siapa? Ni. Pindah sana, dia akan jadi apa? Bawa sekali tambah ni. Dia jadi tolak. 9, 3, 5. Dia buat sendiri. Dia tolak tu buat sendiri nanti. Pastikan buat rumah dulu. Rumah, titik. Perpuluhan, 2 tempat kosong. Puluhan, 2 tempat kosong. Lepas tu tolak. Okay. Tengok sini ada sen tak? Tak ada. So, kalau tak ada, letak sifar saja. RM8, RM70, RM600, RM4,000, RM10,000. Okey, 935 sifar ni pun tak ada sen. So, isikan dengan sifar juga sen dia walaupun tak ada. Sen dia tak ada. Okey, sifar ringgit, RM50, RM300, RM9,000. Okey, buat sendiri yang tu. Okey, sekarang ni ada soalan. Siapa yang tak faham? So, anu ingatlah apa sifat bagi anu, mesti duduk seorang-seorang. Dan depan anu jangan ada tolak. Tu je. So, kalau depan anu ada tambah, dia okey. Dia akan duduk di situ. Dia selesa di sebelah kiri tu. Seterusnya, soalan yang kedua pun sama. Anu selesa berada kat sini, dia akan stay je kat sini. Dia stay kat situ. Yang kena pindah ialah ni. Dia jadi tolak. Seterusnya, soalan yang ketiga pun sama. Depan anu tak ada apa-apa. Ni nampak. Depan anu ni tak ada apa-apa. Kosong je. Tak ada apa-apa depan anu. So, dia stay kat situ. Dia yang penting jangan ada tolak je. Itu je ingat. Kalau tak ada apa-apa lagilah okey. So, dia okey kat sini. Yang kena pindah siapa? Ini kena pindah. Ini kena pindah pergi ke sana. Dia akan jadi tolak. Ini pun sama akan jadi tolak. Sebab apa jadi tolak? Sebab perubahan operasi. Tambah, tambah, jadi tolak. Berubah je jadi tolak. So, pergi sini dia akan jadi tolak apa? 2 kali tolak lah. Kena ada 2 kali tolak lah. Okey. Boleh faham ni? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi, sebenarnya untuk operasi tolak pun benda yang sama. Okay, untuk operasi tolak pun kalau tengok pada muka surat seterusnya pun sama. Tengok kat sini muka surat 46 ni silap. Ni cikgu dah tertulis 45 kat sini, 46 ni. Surat 46 pun sama operasi. Oh, bukan 46 ni dah darab lah, cikgu dah padam ni.
Cikgu tak ambil yang darab sebab sama je. Benda yang sama. So, jadi kerja rumah cikgu nak bagi pada awak ialah selesaikan muka surat operasi tambah tu dengan operasi tolak. Muka surat 45 dan 46. Sebab tambah dan tolak benda yang sama je kaedah yang dipakai. Jadi cikgu tak nak buang masa untuk buat operasi tolak tu. Sebab dia ialah benda yang sama, kaedah yang sama. Apa kaedah dia? Ulang balik sebelum kita tamatkan kelas ni. Mesti lukis rumah titik perpuluhan 10 sen dengan sen. Mesti macam ni. Mesti ada dua macam ni. Mesti ada dua macam ni. Itu kaedah dia. Nanti tambah ke tolak ke sama je. Kaedah dia. Kena lukis rumah tu. Supaya kita letak digit tu pada rumah yang betul. Okey, kalau tak ada soalan, itu saja untuk hari ini. Jadi selesaikan muka surat 45 dan 46. Terima kasih cikgu. Bye. Okey, itu saja untuk hari ini. Bye. Okay, bye. 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 Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Bye.